Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar lagi PDPC interaktif bersama Ustazah Fatimah. Okey, anak-anak, Ustazah akan tunjukkan beberapa keping gambar. Ustazah nak anak-anak tengok dan fikirkan tentang gambar yang akan Ustazah tunjukkan. Okey, jom kita mula. Gambar pertama. Okey, cuba tengok. Ada dua orang murid sedang bergaduh, bertumbuk, tarik baju. Rasa-rasanya biasa tak kita tengok situasi ni? Pernah anak-anak lakukan? Okey, yang kedua. Gambar orang sedang memberi derma ataupun sedekah. Biasa tengok, biasa buat. Okey, insyaAllah. Okey, gambar ketiga. Gambar seorang lelaki memakai topeng, membawa alat yang tajam, masuk ke rumah orang melalui tingkap. Boleh ke kita masuk rumah melalui tingkap sedangkan kita ada pintu? Nampak mencurigakan kan? Sebab dia masuk melalui tingkap, dia pakai topeng, dia tutup muka dia supaya orang tak kenal siapa dia. Kenapa Okey, tak apa. Kita tengok dulu gambar seterusnya. Sedapnya murid ni tidur. Setelah mungkin seharian dia penat bermain bola, belajar, buat kerja macam-macam dan akhirnya pada malam hari dia rehat, dia tidur. Okey. Seterusnya, gambar orang sedang solat jemaah. Ada imam dan makmum di belakang. Okey, kenapa Ustazah tunjukkan gambar-gambar ni semua? Sebab Ustazah nak ajar satu tajuk baru. Hari ni kita akan tengok unit 1, hukum sebagai manual hidup. Hukum sebagai manual hidup. Alright, jom kita tengok apa objektif pembelajaran hari ini. Okey, pertama, menyatakan jenis hukum dalam Islam dan pengertiannya. Ustazah, berapa jenis hukum yang ada? Okey, nanti kita belajar, okey? Yang kedua, menjelaskan dua contoh bagi setiap hukum yang kita akan belajar, iaitu wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Setiap hukum ni kita akan jelaskan sekurang-kurangnya dua contoh. Okey, jom kita tengok. Berapa hukum yang akan kita belajar hari ini? Okey, 5 hukum. Hukum sebagai manual hidup. Ustazah ulang. Hukum sebagai manual hidup. Ustazah, apa maksud manual? Bagus soalan tu. Manual maksudnya panduan. Hukum ni sebagai panduan hidup kita supaya kita tahu apa yang kita lakukan, apakah hukumnya, apakah kesannya dalam kehidupan kita. Kita akan belajar 5 hukum iaitu wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Baiklah, jom kita tengok yang pertama. Hukum yang pertama, wajib. Okey, apa maksud wajib? Maksud wajib, mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Okey, kita ulang. Buat, dapat pahala. Tinggal, dapat dosa. Buat, dapat pahala. Tinggalkan, dapat dosa. Okey, contohnya solat. Contohnya solat. Okey, solat wajib kita lakukan setiap hari. Okey, kalau tak lakukan solat, kalau tak buat solat, maksudnya kita berdosa. Okey, meninggalkan solat hukumnya dosa. Okey, alright. Seterusnya, sunat. Okey, buat dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Buat dapat pahala. Jika kita tinggalkan tidak berdosa. Okey, apa contohnya? Contohnya kita memberi infak. Kita memberi sedekah. Kita memberi bantuan. Kita kongsi rezeki untuk perkara-perkara yang baik. Sedekah kepada anak-anak yatim, infak untuk pembinaan surau, masjid. Okey, contohnya hari tu anak-anak memberi infak untuk menyediakan kipas untuk kelas. Kelas adalah tempat menuntut ilmu. Jadi pahala infak tu insya-Allah akan berpanjangan sehinggalah selagi orang menggunakan kita akan mendapat pahala. Okey.
Yang seterusnya, hukum yang ketiga adalah haram. Mendapat pahala jika kita tinggalkan. Wajib tadi dapat pahala kita kalau kita buat. Haram pula dapat pahala jika kita tinggalkan dia. Dan berdosa jika kita lakukan. Dengar baik-baik ya anak-anak. Buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Jadi kita kena tahu betul-betul perkara apa yang kita buat, kita akan dapat dosa. Contohnya minum arak. Minum arak perkara yang haram. Jelas dalam Al-Quran yang mengatakan minum arak ini adalah haram. Banyak lagi hukum yang haram yang kita akan belajar. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Dapat pahala, free-free sahaja dapat pahala jika kita tinggalkan dia. Yang seterusnya, makruh. Dapat pahala jika tinggalkan, tak berdosa jika lakukan. Tapi perkara makruh adalah perkara yang Allah tidak suka. Contohnya apa? Contohnya kita tidak menjaga pakaian. Kita tidak menjaga kebersihan. Pakai baju yang comot, pakai baju yang kotor, bukan najis lah. Contohnya, terkena lumpur, terkena air Milo, kita akan nampak comot, kita akan nampak kotor. Kita kena jaga kebersihan. Kebersihan tu satu amalan yang baik. Bila kita bersih, kita pun selesa. Badan kita wangi, bersih. Kita pun ada keyakinan diri yang tinggi. So, makruh dapat pahala jika kita tinggalkan. Tak berdosa kalau kita buat. Cuma kita pun takkan selesa dan Allah pun tidak suka. Yang seterusnya, yang terakhir adalah harus. Tidak berdosa jika dilakukan dan ditinggalkan. Dua-dua. Tak berdosa buat, tak berdosa. Tinggalkan pun tak berdosa. Harus ni perkara yang memang kita akan lakukan. Keperluan kita. Contohnya, tidur. Tidur ni adalah perkara yang harus. Memang kenalah kita tidur. Kalau tak, badan kita takkan cukup rehat. Alright. Jelas setakat ni Ustazah bagi satu contoh untuk setiap perkara. So, adakah anda faham anak-anak berapa jenis hukum? Betul, ada 5. Penerangan tentang hukum tadi jelas? Contoh hukum tadi boleh nampak? So kita ulang balik. Mari kita ulang semula. Ada 5 jenis hukum sebagai manual hidup. Pertama wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Pertama, wajib dapat pahala jika buat, tinggal dapat dosa. Contohnya solat. Kedua, sunat, buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Contohnya infak. Kita ulang balik Haram, buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Makruh, buat tidak berdosa, tinggalkan dapat pahala. Contohnya tidak menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, buat tidak berdosa, tinggalkan pun tidak berdosa. Contohnya, tidur. Gambar tu, Ustazah tak betulkan Contohnya, tidur aktiviti. Sekarang kita akan lakukan aktiviti. Anak-anak duduk dalam kumpulan berpasangan secara berdua. Saling bersoal jawab tentang pengertian dan berikan 2 contoh hukum. Anak-anak boleh masukkan dalam peta minda yang Ustazah bagi sebentar tadi. Anak-anak buat bersama pasangan masing-masing. Keluarkan 2 contoh setiap hukum yang kita telah belajar tadi. Boleh anak-anak? Selamat melaksanakan aktiviti secara kumpulan. Kemudian Ustazah akan panggil anak-anak untuk terangkan di hadapan. Kita buat pembentangan. Yang terakhir sekali, semoga anak-anak semua memahami pengertian dan contoh hukum yang menjadikan kita lebih jelas tentang manual panduan yang disediakan oleh Allah sebagai panduan hidup kita semua menuju jalan yang selamat dunia dan juga akhirat. Akhir kalam, terima kasih untuk PDPC hari ini. Saya doakan semoga semua cemerlang dunia dan akhirat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.